Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Wan Alif. Hari Minggu, hari Sabtu, 20 Mac 2021. Seperti biasa kami akan bersiaran langsung di TVS saluran 122 Astro dan My Freeview selama 1 jam. Selamat pagi Wan Alif, apa khabar? Selamat pagi John, apa khabar juga kita sihat? Sehat. Kita apa khabar? Alhamdulillah sihat hari tu hari Ah, Sabtu. hari Mana Sabtu, orang yes. kawan-kawan kita Wasiban nyebut apa? Okey. Hari 6. Hari 6. Ah, Oh, ingat. Jadi itulah, ini kali kedua kita digandingkan bersama ya, selepas lebih kurang seminggu kita tak berjumpa. Kita betul. jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Jadi ya Wan Ali mungkin boleh kongsikan apakah yang yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Okey, apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini, tapi sebelum tu bagi Yap. penonton setia Sejahtera Asia, jangan lupa untuk sentiasa follow ataupun mengikuti perkembangan kami orang di laman sosial Facebook dan juga Instagram Sejahtera Yap, Asia. So hari tu kita ada dua topik yang menarik. Ya. Topik yang menarik. Kalau orang cakap yang best lah, yang medes lah kata orang. Apa yang best. medes ya, Okey. kita tanggal lepas tu. Kita ada satu topik yang cukup istimewa, Yap. hobi mengujakan pesawat RC. Betul. Biasa kalau RC tu kita selalu lihat permainan kereta, Ya, betul. yang biasanya kereta lah. Kereta Tapi sekarang lasak ni lah, kereta lasak yang sekarang apa, ni tayar dia besar depan belakang. tapi pagi ni kita tengok RC pesawat pula. Wah. Rindu tak naik pesawat? Rindu je. Bila last naik kapal Last terbang? 2000 Yo. 19 2020. Oh, last 2019. hujung tahun lah. Okey. Jadi itulah kita akan bincangkan mengenai RC pemain pesawat, dan topik kedua pula bersama dengan seorang guru vokal yang akan membicarakan mengenai menjaga pita suara. Siapa yang suka menyanyi tu, siapa yang suka pergi karaoke tu macam Wan Alif suka menyanyi, mungkin kita boleh dapatkan tips sedikit daripada Cik Adeline Tan pada pagi ini. Jadi semuanya pagi ini. Ya, tapi bukan setakat menyanyi juga John. Apa lagi? Banyak lagi kerjaya ataupun bidang-bidang yang perlu jaga Betul. kotak suara tu. Macam radio announcer, Ya, penyampai betul. radio, penyampai TV juga, dan itulah banyak lagi lah. Betul, banyak lagi macam doktor pun cikgu pun perlu. Cikgu nak mengajar budak-budak kena suara dia jelas. Takkan suara kecil-kecil kan? Ya, betul. Nak tahu apa ciri-ciri ataupun kaedah-kaedah atau tip-tip, tetap setia bersama kami di Sejahtera Asia. Betul, Sir John? Betul. Jadi seperti biasa, itulah antara topik yang kami akan bawakan pada pagi ini. Dan sebelum kita mulakan ataupun sebelum kita masuk ke topik kita, kita akan kongsikan berita ringkas ataupun berita yang biasa kami kongsikan, iaitu yang pertama kita akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia, di Sarawak, dan disusuli dengan berita ringkas yang seterusnya. Baik, saya akan mulakan dulu Wan Alif dengan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 1,576 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif di negara kini 330,042 kes. Terdapat 1,996 kes sembuh dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sudah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 ialah 314,457 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat 2 kes kematian dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian kematian disebabkan oleh COVID-19 sebanyak 1,225 kes. Dan mengikut penularan di negeri, Sarawak semalam mencatatkan kes harian yang tertinggi, iaitu sebanyak 407 kes baharu, diikuti Selangor 348 kes dan Pulau Pinang 182 kes. Jadi Wan Alif, semalam Sarawak merekodkan angka yang paling tinggi pernah direkodkan, Ya, betul. iaitu 407, dan sekaligus menjadi antara yang paling tinggi di Malaysia. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, Wan Alif sila kongsikan. Ya, dan kita bawakan dulu perkembangan terkini COVID-19 di negeri Sarawak, dan saya mulakan dengan status terkini COVID-19 setakat semalam 19 Mac 2021. Sebanyak 183 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan di CAS, dan ini menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan iaitu 11,022 orang bersamaan dengan 79.75%. Dan semalam Sarawak merekodkan 407 kes baharu positif COVID-19, sekaligus menjadikan negeri yang mencatatkan angka tertinggi kes bagi wabak COVID-19 di Malaysia. Dan ini merupakan kali pertama Sarawak mencatatkan laporan harian COVID-19 tertinggi di seluruh Malaysia. Peningkatan jumlah kes Sarawak semalam disumbang oleh kluster Depo Imigresen Semunja di daerah Serian, iaitu sebanyak 140 kes. Dan ianya bukan penularan dalam komuniti dan juga kes baru COVID-19. Juga semalam direkodkan di daerah Sibu, di mana 65 kes
diikuti Miri 49 kes, Betong 40, Bintulu 26, Seri Aman 23, Kuching 19, Samarahan 11, Kapit 10, Song 6, Selubis 5, Meradong 4, Lundu 3, Julau dan Kenawit masing-masing mencatat 2 kes dan 1 kes di daerah Dalat dan juga Limbang. Dengan penambahan itu, jumlah kumulatif di Sarawak meningkat kepada 13,820 kes. Dan duka cita dimaklumkan semalam negeri Sarawak merekodkan 1 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 dan ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 96 orang. Salam takziah daripada kami di Sejahtera Asia dan John, besarlah harapan kita agar kita semua terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan dan pastikan SOP itu menjadi rutin wajib buat kita pada setiap hari dan memastikan kita mampu menang untuk menentang COVID-19. Walaupun kes tertinggi dilaporkan di Serian, di pusat tahanan dan bukan di kalangan komuniti, tapi ini bukanlah satu alasan untuk kita leka, untuk kita alpa, untuk kita senang lena dan sebagainya sebab virus tu ada di mana-mana dan kita perlu jaga dirilah. Kita. Dan virus itu memang kata orang pembunuh senyap. Ya, betul. Jadi kena hati-hati dan patuhi SOP itu saja. Puan Alif, mungkin berita seterusnya. Okey, berita kita seterusnya untuk segmen sisipan akhbar. Sisipan akhbar perkongsian kita hari ini. Dan bagi membincangkan tentang berita seterusnya mengenai Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Yang Berhormat Ketua Menteri kita baru saja menerima dos kedua vaksin 19. Betul. Jadi itu seperti yang kita boleh lihat dalam gambar ini. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Bintun Abang Haji Openg telah pun menerima dos yang kedua. Jadi beliaulah antara individu pertama di Sarawak untuk menerima dos yang kedua bersama dengan golongan Barisan Hadapan yang lain dan juga para pemimpin kita. Dan beliau menerima di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Juga sebelum ini pun beliau menerima pada 26 Februari yang lalu juga bersama dengan Barisan Hadapan pemimpin negara kita, negeri kita. Dan berkaitan juga dengan vaksin ini, info tambahan ni, setakat 18 Mac 2021, seramai 385,126 individu di Malaysia telah pun disuntik dengan vaksin COVID-19 dos yang pertama dan dos yang kedua. Jadi ini campurlah antara dos yang pertama dan dos yang kedua. So setakat 18 Mac 385,126 kes. Dan kalau kita lihat dari segi pendaftaran pula, Wan Alif, seramai 5,955,944 rakyat yang telah pun mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Jadi kami nak wawarkan kepada anda yang mungkin belum lagi mendaftarkan diri, bolehlah buat pendaftaran secepat mungkin supaya pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa boleh susun atur sama ada anda berada di fasa kedua, fasa ketiga untuk penerimaan vaksin COVID-19. Dan sekarang juga selepas update terbaru aplikasi MySejahtera, kini anda boleh mendaftarkan ahli keluarga anda yang berada di bawah tanggungan anda untuk menjadi penerima vaksin COVID-19. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh layari www.vaksincovid.gov.my/panduan. #lindung diri, lindung semua. Dan ini jadi harapan besar untuk kita menjadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, betul saja. Jangan lupa daftar bagi yang belum daftar. Yes, betul. Jadi itulah antara perincian ataupun perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda dan kita akan terus saja masuk ke topik kita yang pertama, iaitu mengenai RC pesawat. Ataupun remote control pesawat, hobi. Dan untuk itu kita bersama dengan saudara Rosman bin Majunid dan saudara Suriyadil bin Muhammad. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Apa khabar Tuan Wak? Alhamdulillah sihat. Dah breakfast tak? Belum. Lepas tu lah breakfast. Boleh. Jadi itu Wan Alif, seperti yang kita boleh lihat ni Wan Alif. Pesawat RC yang saya kira agak besar. Kita rindu dah nak naik pesawat Wan Alif. Betul, rindu. Tengok pesawat ni pun dah rindu dah. Kali terakhir 2019 tu pun tak tahu, mungkin selepas ni John, kita naik pesawat, jangan sampai kita buka selipar atau kasut kat bawah pula. Terlupa pula. Itulah. Okay, baik. Jadi Rosman, kita nak tanyalah, dah berapa lama dah berkecimpung dalam RC pesawat ni? Kami dah berkecimpung dalam RC pesawat dalam tahun sekitar berapa sih? Tahun 2015. 2015. Okey, kami bermula daripada
daripada buat sendiri DIY kata orang. Okey, buat sendiri. Buat Best. sendiri. Jadi kami beli peralatan seperti remote di tu kawalan jauh tu. Dengan beberapa barang-barang elektroniknya lain lah. Barang-barang yang membolehkannya terbang lah. Cuma badannya je kami polahnya DIY lah. Okey, kami bermula daripada sial lah. Jadi untuk membuat badannya secara DIY, itu menggunakan polystyrene. Jadi Bahannya. potongan fizikal luaran pesawat ni potong sendiri. Potong sendiri and then dia pun pelan ataupun dia pun reka bentuk. Sekarang tu senang carilah. Ambil dari daripada internet apa semua. sajalah. Senang carilah. Ingat Sebab ada kalau- ingat ada latar belakang engineering ke serius dah. Bukan senang kan, John? Betul. Sebab kalau kita salah potong mungkin pesawat ni akan sengit Sengit, ataupun tak statistik. Betul. Ya, betul lah. Tapi sekarang tu senang lah. Memang mudah didapati lah. Senang lah. Kita print aja lepas dia. Kita beli dia pun kami orang panggilnya compress foam atau bahasa lainnya Depron lah. Depron kami orang beli ya. Dia dalam bentuk agak besar lah, agak ada bentuk segi empat, agak besar. And then dia ada ketebalannya pun ikut kesesuaian lah. Faham. Okey, jadi mungkin saudara Suryadil pula. Sejak bila pula mula dalam hobi RC? Sebenarnya kami start bermula hobi tu sejak tahun 2006 lagi. Masa kami masih lagi belajar juga masa diploma. Actually benda terbang tu kami berminat sejak daripada kecil lagi sebenarnya lah. Minat. Sebab dulu pun kami pun cita-cita pun ada pilot juga. Faham sama saya. Tapi rezeki bukan kesia lah. Yalah. That's why kami minat kepada pesawat RC tu sebenarnya. Walaupun si dapat nak ngembak kata orang pesawat tak dapat Yang nak bawa. sebenar. Jadi juru terbang. Sekurang-kurangnya mereka ni pun dah bukan senang nak main John. Betul. Tak semua orang boleh main, tapi boleh belajar kan? Betul, boleh. Memang boleh belajar. Dan mungkin ada aspek-aspek yang dipertimbangkan macam pesawat ini yang direka dari bentuk pesawat yang kita sedia maklum seperti Hornby Skyway ini merupakan salah sebuah pesawat yang berada di Sarawak. Berada di Sarawak. Jadi apa sebenarnya Macam rekaan, rekaan. the leverage of the body, adakah ikut dengan adakah ikut pesawat sukatan ataupun memang kena pergi sana nak tanya atau sebagainya? Okey. Macam yang kita lihat anak kapal terbang tu dia sebenarnya jenis balon tu namanya Cessna 550. Ini private jet sebenarnya. Memang wujud memang ada. Okey, memang ada lah. Jadi sebenarnya body kit saja sebenarnya memang kita beli daripada luar negara anak. Kita beli daripada luar negara. Lepas dia beli kosong aja, dia beli reka bentuk ya aja. Okey. Macam dak desainnya macam reka bentuknya tu memang Hampir sama juga. Hampir sama prinsip dengan yang sama juga. real one lah. Jadi yang tu je lah ditambah-tambah macam diingkas stiker apa nama tu Hornbill Skyway lah. Tapi di Sarawak memang si tahu lah ada ke si balon tu di Sarawak kami si tahu lah. Rasanya ada. Macam ada. Private jet. Rasanya ada. Boleh check dekat website Sidat lah. Tapi Mungkin ada lah. tapi apapun okey mau tanya dekat Kuching tu sini main. Adakah mempunyai landasan dimpun ke kawasan yang luas ke? Sebab main di rumah ni dapat dah. Habis di rumah siapa? Main tu ni dapat kita main dekat area macam ada penduduk lah. Dengan ada macam contohnya ada rumah berdekatan di sini kan memang agak risk sedikit Dia kena lah. tempat yang lapang lah yang luas. biasa mau main Jadi dekat Kuching mana? Mana selalu main? Sebelum tu kami main di Metro City di sini. Metro City. Sebab di sini kan masih ada kawasan lapang di sini. Ya. Kami main di sini. Adakah ini memerlukan landasan untuk landing ke? Yes, memang memerlukan landasan. Maksudnya perlu jalan rata. Struktur yang rata lah. Jadi seperti yang kita boleh tengok betul. Mona Live. Jadi ramai lah sebenarnya yang ada komuniti RC pesawat ini. Memang banyak. Ramai. Okay, selain daripada kapal terbang pesawat, apa lagi RC yang mungkin ada yang main? Selain daripada pesawat, kami main racing drone juga. Racing drone. Okay. Lepasnya boat kawalan jauh. Boat. Boat kawalan jauh pun ada Itu juga. atas air. Ya atas air. Okey. Kereta pun ada juga. Kereta Mostly semua yang main lah. Semua yang RC semua lah. RC ada RC main. semua main. Dah minat. Betul. Ah, Jadi kita tanya juga, adakah perlukan permit untuk terbang pesawat ini? lesen ke? Lesen ke? Sebenarnya untuk lesen
pesawat RC sebenarnya perlu memerlukan lesen sebenarnya. Kecuali lah kalau kita menerbangkan drone. Actually nya bukan lesen, nya kira macam permit saja. Kita perlu apply permit untuk buat kerja. Kalau sebagai hobi aja boleh juga, memang saya perlu lesen. Cuma kita perlu ikut law-nya lah yang CN tentukan saya boleh terbang tinggi 400 feet macam ya. Sebab Yang itu, paling pentingnya kita perlu ikut keselamatan. Betul. Keselamatan yang paling penting. Sebab itu ada SOP dan keselamatan untuk ya, betul. semua. Sebab so, takutlah nanti kalau betul-betul kena dengan kapal terbang ke atas ke helikopter dekat atas ke yang betul-betul terbang, itu lagi bahaya. Dan bila sebut tentang keselamatan ni, pengalaman peminat ataupun pemain pesawat RC ni, adakah pengalaman yang mungkin tidak dapat dilupakan masa menerbangkan pesawat atau apa-apa mainan RC ni? Aidil pernah? Kami pun pernah sebelum tu kami kalau dulu-dulu tahun 2010 kalau silap kami main tepi plane juga dekat pantai. Tiba-tiba ada pesawat TUDM lalu terbang rendah dekat pantai. So kami perlu immediately turunlah untuk keselamatan juga lah. Dan terus crash lah, saya dapat buat apa-apa. Kami pun tidak kenapa. Mungkin ada interference daripada pesawat juga lah. Mungkin dia dapat detect. Frekuensinya. Ataupun mungkin pesawat askar TUDM tadi saya tembak. Macam ada jammer. Betul. Jadi adakah ini saiz yang paling besar pernah diterbangkan ataupun ada lagi yang besar? Ada lagi besar. Ada lagi besar. Wah. Okey. Selain daripada foam, ada daripada kayu pun ada. Kayu. Dia buat daripada kayu. Balsa wood lah. So kayu perlu pakai minyak. Pakai enjin minyak. So yang ni Enjin bateri petrol. saja. Ini bateri. Untuk elektrik. Bateri. Elektrik. Pakai bateri ya, betul. Okey. Berapa kos untuk menghasilkan? Contohlah this particular plane right here. Agak-agak kos untuk siap. Macam pesawat ni berapa? Untuk total semualah. Kalau macam yang kita beli tu, kalau yang lebih scale, lebih macam kopi yang original pun lah, dia lebih mahal lagi dalam 2,000, 3,000 macamnya. Kalau macam yang ada macam tu lah, itu mungkin bawah 1,000 juga. Yang benda yang paling mahal untuk pesawat RC tu, yang perlu kita beli, paling bagus kita beli radio, baterinya. Kalau yang paling murah pun ada juga, yang kalau kita buat DIY lagi murah sikit. Bawah 200 pun boleh. Hobi yang mahal, John. Hobi yang mahal. Tapi menariklah. Saya rasa saya sukalah. Mungkin bolehlah nanti saya boleh. Boleh. Ya, betul. Jadi itulah perbincangan kita mengenai hobi RC pesawat. Selepas ini kita akan bincangkan lagi lebih mengenai RC pesawat. Kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia dan hari ini topik menarik kan, Jan? Betul. Bagi yang baru saja menonton Sejahtera Asia, kita sedang membincangkan topik yang best, hobi yang best, iaitu hobi mengujakan bersama dengan pesawat RC ataupun RC pesawat. Jadi kita ada lagi soalan yang akan kita tanyakan bersama dengan kedua-dua tetamu istimewa kita. Dan Encik Rosman, mungkin ada pencapaian ataupun kata orang yang collaborate bersama dengan pihak luar negara atau sebagainya sebelum tu? Setakat tu untuk collaborate dengan orang luar negara belum pernah lah. Okey. Cuma kami orang pernah mengikut aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh Sidak Serian International RC kan? Ya, betul. Okey, International RC, kami orang dijemput untuk memeriahkan memeriahkan program sidaknya lah, sebab ya the main event sidaknya RC board ke board Kuala Jauh. Jadi ya memang tahap international pun international pun level lah. Jadi kami orang pun dijemput untuk pola aktiviti bersama agaknya orang lah. Macam kita nak tahu jugalah, adakah mempunyai sebarang pertandingan yang mungkin dalam industri RC pesawat ni, adakah mungkin pertandingan
terbang ke, racing ke? Ya, sekali lah kami orang pola di masa event ni atik. Oh, Serian International atik, RC Remote Control atik. This year kami orang akan buat pertandingan juga lah. Pertandingan siapa yang terbang paling lama di atas nun. Dia ada kategori balon ni paling kacak sih, yang macam paling Ada juga balon yang paling scale lah, paling real Paling lah. laju? paling cun. Paling laju setakat tu belum pernah pola. belum ada. Yang paling lama dekat atas ya. Paling lama. Limbo ada juga orang pola. Limbo yang bila kita fly kita lalu di bawah tali ya. Adakah pesawat tu okey. kalau dah di udara, dia boleh off atas sana? Ataupun kalau nya off, dia tetap terapung atau macam mana? Ya depend dengan kita pun kawalan lah. Ada Kadang bateri habis ke, minyak habis ke. bateri habis pun ada, tapi Perlu depend glide dengan kepakaran lah. Macam ni nak mengawalnya bila enjinnya padam apa semua. Wingnya masih boleh. Masih. Elektroniknya masih bergerak-gerak lah. berfungsi. Dia masih boleh glide. Dia masih boleh glide. Faham. Dan kalau macam tu, mungkin ada kelas ataupun tunjuk ajar daripada mana-mana persatuan ataupun kursus yang diadakan sebelum. Contohlah kalau saya ataupun kita yang mungkin tak ada pengalaman untuk membawa RC pesawat dan kita nak belajar sebab mungkin minat tu tiba-tiba timbul. Apakah macam berapa lama untuk kita training supaya kita boleh terbang? Ambil masa berapa lama? Apakah langkahnya? First kita perlu pergi simulation. Biasanya kami orang akan suggest dengan orang yang baru dah mainnya tak nak. Biasanya suruh tanya orang main simulator dulu lah. Simulator dulu, install dalam komputer apa semua. Lepas dia beli apa-apa yang patutlah untuknya belajar. Untuk belajar dalam simulator lah. Bila dia dah faham orientation apa semua, aileron maksudnya macam term-term yang ada pada pesawat nak. Lepas dia baru kami orang akan suggest suruhnya pula DIY dulu lah. Ataupun beli kapal terbang yang mudah diterbang. Bahasa kami orang lain jinak lah. Jinak. So dia senang di fly. Munnya jatuh pun jadi dapat repair. Kami orang akan suggest macam ni lah. Adakah ada macam specific flying hours sebelum dibenarkan untuk terbang RC pesawat? Sepatutnya memang macam ni lah. Beberapa jamnya akan fly, sampainya akan faham lah. Bila kapal terbang menghadap di belakang, ni kanan ataupun kiriknya. And then bila kapal terbang menghadap di hadapan, kita kena tahu juga di kanan kiriknya. Sebab bila dah menghadap di depan tu, kanan kiriknya dah lain dah. Biasanya akan membuatkan orang confused lah. Keliru lah. Keliru. Biasanya. Jadi dalam pengalaman memainkan pesawat RC itu, mungkin kita dapat lihat macam ni, dari sudut aktiviti seperti ini memberikan faedah kepada golongan-golongan tertentu ataupun golongan yang meminati gila-gila benda tu. Faedahnya lah. Sikitnya kalau dari segi faedahnya silah terlalu banyak lah. Tapi faedahnya memang lebih kepada mengisi masa lapang lah. Mengisi masa lapang yang segi kita boleh berkomuniti lah, kita boleh berkongsi-kongsi ilmu. Semestinya berkongsi ilmu berkenaan dengan kapal terbang aja. Kadang-kadang macam kami orang biasanya bila bertemu, bila nak main tu, kadang-kadang belon diletak tepi aja. Kami orang lebih berkelakar jadi terbang sekali dua terbang sekali dua bateri, lepas duduk berkelakar lah. Selain daripada mengeratkan silaturahim sambil main pesawat, daripada tak kenal jadi kawan. Sebab sama hobi kan? Betul. Kadang-kadang pun kami orang macam ada orang datang agak kami orang approach yang akan padahnya mudahnya berminat, kami orang padah apa yang patut dia lah. Kita ajar sikit-sikit apa basicnya. Mau nanya, mahal kah main tu? Rasanya si tentu mahal. Betul. Si tentu mahal. Bila kita minat tu mahal tu kita betul. Kita akan cari usaha untuk macam mana kita nak cari duit untuk dapatkan sesuatu. Betul. Kita tanya juga Suryadil, apabila adakah alat-alat ataupun spare part senang dicari? Macam jelah, adakah beli online ke, beli rosak ke? Kalau macam dulu kami start 2006, masa saya agak susah sikit lah. Sebab masa saya memang ada juga kedai online yang jual spare part untuk part elektronik untuk pesawat RC lah. Tapi untuk masa sekarang memang senang kita mau dapatkan. Kita boleh dapatkan dekat Shopee, kita boleh order online.
Itu kebanyakan daripada Semenanjung, dekat China, semuanya memang ada kedai yang pun lah. Kita beli di China lebih agak murah sikit lah untuk barang spare partnya. Kualiti pun depend juga, ada yang bagus, ada yang bagus. Tapi di Kuching ni belum ada lagi lah. Ada juga kedai ada RC. juga. Kedai RC lah. Yap. Tapi semua part ada lah. Kalau part yang macam ada susah sikit mau cari, mau order daripada Semenanjung jugalah. Dan bila kita lihat hobi ni sinonimnya ataupun relatednya dengan lelaki, adakah perempuan main? Ada juga perempuan main. Betul. Yang nyuruh saya tu mau juga nak main. Aduh. Ya dah lain dah niat ya. Okey dah, sebagai penutup, mungkin ada peminat di luar yang mungkin baru je menjadi peminat RC pesawat tu. Sini silap boleh nanggar di Facebook ke ataupun laman di YouTube sosial ke. ke apa. Mungkin boleh kongsikan. Siapa Rosman tu? Okey, biasanya kami kadang-kadang lah kami ada berkesempatan nak ambil capture video apa semua nak. Kami biasanya upload dalam Facebook. Kami Insta memang kami ada. Okey, kami biasanya upload dalam Facebook. Okey, sekiranya ada individu ataupun pihak-pihak ataupun siapa-siapa yang berminat boleh datang ke itulah. Biasanya kami akan main di Sejingkat lah. Ada satu area di Sejingkat dia sebab saya ada kawasan lapang. Ada juga kira macam landasan lah. Sesuai untuk landasan lah. Biasa hari apa di sini? Biasanya hari Ahad ataupun hari Sabtu pagi lah. So lepas tu pergi siang. Boleh pergi. Ada sidak kini tu. Awal lah. Biasanya di Sia lah kami orang akan main lah. Boleh pergi lah lepas boleh tu. pergi, mu datang nak nanggar. Boleh lah, sejahtera Asia pergi ambil footage. Betul, boleh. Jadi untuk Sri Adil pula, mungkin ada kongsikan flying hours ke apa dekat online. Bagi kami pun sama juga. Kami pun kalau make fly pun kami banyak record dan kami banyak sharing dalam Facebook juga lah. Mungkin kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk join kami orang pun boleh juga. Kami orang selalu main dekat Metro City, Masjid ada juga. Yang paling cakap tadi dekat Sejingkat. Kalau Sejingkat lebih banyak ramai komuniti yang main. Ada yang advance, ada yang newbie. Tapi Sejingkat mana mungkin saya spesifik? Dia belakang selepas sekolah teknik Sejingkat. Yang ada jalan lorong masuk ke ni. Ada sedikit lorong masuk lah. Memang agak terpencil sikit. Bertapok sikit lah. Tapi kalau yang nak mencari tu, tengok je kat atas. Kalau ada tengok yang tebak-tebak, ikut lah sidang. Ada bunyi. Okeylah, terima kasih sekali lagi Rosman dan Suri Adil kerana sudi berkongsi pengalaman dan bercerita mengenai RC pesawat ni. Saya teruja lah tengok pesawat. Betul. Boleh datang lah nak terbang. Okeylah, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi dengan topik yang baru dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Betul. Jika tadi John kita dah bicara tentang pesawat RC dan untuk topik yang kedua sangat sinonim dengan mungkin kerjaya kita yang melibatkan vokal ataupun suara. Dan kita ada tetamu khas, tetamu jemputan kita yang sangat istimewa, seorang cikgu Lauser. Yang ajar macam ni cara nak jaga ataupun tip-tip kaedah menjaga pita suara. So kita ucapkan selamat datang kepada Miss Adeline Tan Ailing. Selamat datang. Good morning. Selamat pagi. Sebelum datang tadi ada buat warm up vokal kah? Not really because belum ajar lagi. So you want me to warm up with my vocal and talk to you, right? Okey, nantilah. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan secara permulaan berapa lama sudah jadi seorang guru vokal ni? Guru vokal. Actually, I'm been a piano teacher before. Okay. So ada 19 years. 19 years. And memang nyanyi since saya secondary lah. Secondary habis saya pergi itu Astro ITQ. Astro punya ITQ Talent Quest tu sana. Ada sikit itu reputasi, baru saya start saya punya job lah.
Okay, so dari memang minat menyanyi dari dulu. Yes. Dari kecil lah. Can say because like memang ajar piano, teacher semua ada ajar itu Notes, notes key. semua ini semua have to sing lah. Have to learn how to sing. Dan sebagai cikgu vokal, adakah kelas vokal ni diadakan setiap hari ataupun ada masa tertentu atau tarikh tertentu sahaja? Actually, I open 7 days. Okay. So at the morning time, so it's starting maybe 10 like that. After I fetching my kids, then I start my class at 2 like that. Night time now still waiting for a slot, tengok ada apa student mau masuk lah. Faham. Okay. Kalau dari segi umur student pula, adakah Ya, kebanyakannya hanya kanak-kanak ke, remaja ataupun dewasa? Kriteria Semua lah. ada. More, all. Semua ada. And as long that they know how to read, they know how to baca semua itu yeah. wordings. Because I don't really like and teach like a 2 years old, 3 years old kan. Oh, itu you kena Yeah. jaga betul-betul. Betul-betul have to sleep. Garang ini lausa lah. Lausa, mami Komen lagi. lah. Mami Komen lagi. lah, ya. Mami lausa. Nanti saya pengsan nanti. Jangan pensan dulu macam tu. Okey lah, kita nak tahu juga mungkin sebagai seorang pelajar yang baru datang ke kelas vokal anda, apakah perkara pertama yang cikgu akan tengok ataupun ajar kepada first time student? Yeah. Okay, normally so first time saya akan ajar demonstrate itu apa, how to breathe kan, how to learn their vocal range, more breathing because breathing important lah. Yeah. Then tell them where is the diaphragm parts, so that they know how to use a proper breathing. Because kan we cannot like normal people more breathing like from the nose kan. We have to really breathe from the throat like that. So we have to capture a small breath and then continue to talk. Banyak teknikal ni sebenarnya. Banyak sebenarnya. Dan berapa lama selalunya masa dia ambil untuk mendalami ilmu-ilmu vokal ini? Ilmu vokal actually habis belajar tu memang banyak. Takkan habis. Yeah, because like we have new songs, keep having a new song kan. They produce a new song. Memang the kids, all the young age student want to learn. Teacher, I want to learn the K-pop. I want to learn this. As long they don't tell me you want to learn the Indian lah. I really don't know how to teach Indian. I say. Faham. Okay, jadi kalau macam a student go to your class, start as a new student, how long would they stay with you? Is it until they reach a certain goal or they can continue? No, actually they have their own. Ada curriculum? We have a program like Okay. how long they going to complete a method. After that, then we try our best to complete like maybe got 60 lessons or 60 exercises to make sure they can build all the high notes, everything like that. Okay, like the kelas paling basic, berapa anggaran harga? Lingkungan harga lah, kelas paling basic. Paling basic lah. Package yang paling basic punya. Mungkin No, actually like I count per hour, like 1 hour is 60. Oh. So they will pay by months. So maybe 5 lessons, like that. So 300 per month. Okay. Okay. Jadi adakah pelajar-pelajar dalam lingkungan ataupun dalam bidang nyanyian ke ataupun ada saja individu normal? Is there like singers to your class or are they? Yeah. I ever teach a singer. Okay. Yeah. So actually, she is a recording albums also. So they want to upgrade. So they want to have a good method to improve their singing because some of them they don't really know how to sing in proper way. So I will tell them what to do lah. Like the breathing, method, everything. Betul. So really can improve the. Dan cikgu bagi seorang yang dah expert kata orang ataupun dah pro, macam mana untuk dia kekalkan untuk menjaga vokal dia? Macam Itu cikgu lah. Macam saya I try not to sing loudly lah like that. Macam overuse kah when I have a flu, everything. So try to take care lah. Macam tu. Memang ada macam itu. Drinking a lot of the honey. It's really good honey. Honey, ya. Oh, Yeah, honey. it is a okay. super power. Strong punya honey. Strong lah. Actually, it really okay, can help us. Okay, I mean bagi pandangan sebagai seorang guru vokal, adakah penting sebagai seorang pengacara TV ataupun pengacara radio untuk juga pergi ke kelas vokal untuk mempelajari cara-cara
yang lebih mendalam untuk. So that you know lah, yang easy, dia boleh how to say, they have their own teknik. because pengacara you have to good voice. Yes. Clear semua, wording semua more clear semua ni. Pronunciation. Pronunciation dia lah punya tu. breathing, dia punya Jun. Okay, mungkin lepas ni saya rasa saya perlulah pergi ke kelas vokal dan mungkin nantilah lepas ni kita kontak lah. Okay. Jadi Abang Alif, kita akan berehat sebentar ya. Dan selepas ni kita akan kembali lagi dengan Miss Adeline Tan. Kita akan membicarakan lebih mengenai tips penjagaan suara daripada seorang guru vokal. Jadi kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya di Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, bersama dengan kami Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia. Dan pada pagi ini kita masih lagi membincangkan mengenai menjaga pita suara bersama dengan seorang guru vokal iaitu Miss Adeline. Jadi Miss Adeline, saya nak tanyalah, adakah dari segi pemakanan juga perlu dijaga untuk supaya pita suara kita juga turut dijaga? Ada faktorkah macam dari segi pemakanan? Try to have a balance, fresh, veggie like that macam lah. High protein quality punya. Makanan macam pedas? tofu kah? Apa? Tofu. Tofu. Okey, yang protein punya lah. Brown rice macam itulah. Plenty of sayur-sayuran ya, macam buah-buahan pun boleh lah. Okey. Kalau dari makanan pedas boleh? Dia kacau kah? It means Spicy food. depends. Some of them they really can eat spicy and they can sing quite good. But some of them the throat is quite fragile. They can't really stand for it. Depends to them. But I not prefer lah. Okey, jadi itulah makanan yang sihat, yang seimbang, sayur-sayuran, protein dan sebagainya. Okey, saya nak minta tips lah daripada cikgu. Okey, macam kita dua ni sebagai seorang pengacara TV, setiap pagi bangun awal-awal pagi sudah start nak depan TV. Mungkin boleh kongsikan sedikit tips macam mana kita nak
memanaskan suara ataupun warm up our vocal, our voice? Okay, normally you can try to have a bubbling or humming Bubbling like blue, 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 blue. to Okay, berapa relax lama? your Okay. 5 minutes. Lepas tu And the humming like that from the low part until the high part, until the high. It's quite fun. Just play around with your voice. Okay, boleh dah lepas ni Wan Ali setiap pagi Ya, sebelum setiap kita start pagi. kita Jangan mengilai pula. Nanti tak senang tidur. Okey, menyentuh sedikit tentang pemakanan, apa ya, seperti yang saya buat research tentang produk tenusu dan juga soya ni, kalau dapat elakkan ketika kita sebelum nak buat persembahan ataupun nak live, betul tak? There's only try to manage to make your stomach full saja sikit lah. Oh, itu untuk perut, nanti takut pula sakit perut, hujung pergi some of them they toilet. constantly with the snoop, habis cannot. Try not to lah. Sebab produk tenusu ni kalau kita lebih dia akan jadi lendir kat kita. Mix with honey again. Honey milk. Jadi ia bergantung pada individu lah. Kalau setengah orang yang boleh adaptasi tu mungkin boleh. Jadi cikgu Miss Adelaide juga kita nak tanya. Selalunya orang menganggap kelas vokal ini sebagai kelas untuk penyanyi sahaja. Adakah itu betul ataupun Not really lah. yang penting juga untuk speakers. Because like some of the teachers, yeah, they need lecturer, to, kan? lecturer, they need to use a proper way. Betul. Not to jerit lah. For the kids, maybe the kindergarten punya teacher, they really need to use a lot of the diaphragm voice. Bukan jerit lah The tapi proper way the lah. proper way, so that they can really have a good way to hit the proper articulation, deliver loud voice. Okey, dan sekarang juga kalau kita lihat dekat YouTube, banyak sebenarnya boleh kita belajar di YouTube, antaranya adalah menyanyi. Apa mungkin adakah belajar daripada online, especially untuk belajar vokal ni, adakah ia berkesan berbanding dengan belajar face to face? You actually a lot of the YouTuber yang memang cikgu-cikgu yang memang post dia punya itu pengajaran kan. But you gotta try. But sometimes the understanding of the teaching that you really si pandai, you still have to go and face to face, and then the teacher tell you what to do, the breathe in and then breathe out everything lah, semua. Sebab itu basic yang perlu kita tahu dan perlu berjumpa di face to face. Baik, sama ada kita tahu, sama ada kita buat itu dengan cara yang betul ataupun salah. Because they only talk kan. You didn't go and So feel you it. don't know whether you betul ke salah. Kalau kita buat online pun sekarang pun macam-macam aplikasi yang boleh dipakai, kata orang Sarawak boleh diguna, kata Sarawak. Tapi saya berbalik lagi dengan makanan. Makanan lagi. Lapar kan? Really like to makanan. Suka makan lah. Asyik makan. Tetapi sinonim lah, air asam Jawa. Selalu dikaitkan dengan nyanyi. Minum air asam Jawa dulu sebelum nyanyi, sebelum ni. Betul ke air asam Jawa tu? Peranan dia untuk bantu vokal kita. Yeah, some of the Malay student they do have. Yeah. Oh. Betul lah. So, macam mana bagi cikgu sendiri, adakah itu berkesan? I don't really like the asam. Tak suka lah. That's why I don't really go and try it. Okey, faham. Alright. Jadi kita nak tahu juga sekarang ni musim pandemik, COVID-19 sebagainya, ada SOP. Adakah kelas cikgu turut terjejas dengan Yes. banyak? So all the students they scared to come over because of the mic kan. But actually I do all the hygiene after they learn the singing. I do spray. Even though it's not the MCO or COVID, saya memang spray. Dia itu mic kan, have to be hygiene lah. Dia ada pakai itu cover. Everyone they have their own cover. Mic pun ada mask juga. Yes, mic have to be the mic ada mask sendiri. Itulah. So ada hygiene sikit lah, tukar-tukar lah. Jadi itulah banyak juga pelajar yang takut untuk turun lah. Yeah, because like yang saya ada itu pertandingan. Because most of my teaching semua pergi itu on stage punya. Dan sekarang tak ada event. Tak ada event. Kita tak boleh pergi kelas. Yeah, they say, teacher, no event now, what for I come over? Belajar untuk apa? I say, come and learn for knowledge lah. I say, Ada lakukan secara online tak? Yeah. Kelas secara online. Yeah, I do have few. Ada KK, ada Singapore,
Yeah, but not in Kuching punya lah. Most is overseas one. Adakah itu satu cabaran? Susah kan? Starting for starting. susah, Yeah. Sebab Yeah. kena beli palattan, beli lighting, all these thing, all the kamera, lighting, mikrofon. Yeah, everything lah. Have to be semua peralatan. Make sure because I can't take like that and teach. I must have the stand. Okay. Macam Miss Adeline sendiri, adakah Miss Adeline menganggap diri anda seorang yang mahir dalam penjagaan vokal ni dan dari segi teknikal ni? On your point of view, what do you think about yourself as a vocal teacher? Like, do you think, just now you said the vocal punya learning or vocal punya information or education is a lot of things. So, setakat setakat mana you punya knowledge? Do you think you're good as a vocal teacher? Not really. I still upgrading. Okay. Yeah, I still go some for teaching. I still buy some learning, and then I go for. But now I cannot fly. But I ever fly to KL, and then I still go for teaching semua. So macam sekarang masih sebagai seorang guru masih juga belajar lagi. Yeah, have to. Ya, betul. Knowledge Lalu is a learning process. Life is a learning process. Menuntut ilmu tu dari buayan hingga ke yang lahat. Because like we singing kan, semua body language, all the performing, semua have to ajar lah. Bukan ambil mic saja dan nyanyi aja. Semua people thought that if you like to sing, you ambil the mic, then you can sing easily. Yeah, you can sing easily, but you can't really sing perfectly. No point. Not the right technique then Yeah. no point. Okeylah, itulah tadi antara perkongsian oleh Miss Adeline, guru vokal kita. Terima kasih Miss Adeline kerana sudi berkongsi. Thank you for sharing. Selepas ni setiap pagi jangan lupa kita buat warm up. Ya, warm up. Okey, jadi itu saja. Terima kasih lagi Miss Adeline. Kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi di blok yang terakhir bersama dengan saya dan juga Wan Alif hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Belajarlah untuk rendah hati, rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada seorang pun yang boleh merendahkanmu. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi setiap Rabu jam 9 malam hanya di saluran 122 KBS. Okey, kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Tetap bersama kami di blok yang terakhir, penghujung rancangan kita. Betul, Sik John? Betul. Jadi itulah tadi kita nak mengucapkan terima kasih juga kepada dua tetamu kita. Yang pertama tadi tiga tetamu kita. Yang pertama tadi yang membicarakan mengenai RC pesawat dan RC. yang kedua merupakan seorang guru vokal dan itulah saya sangat tertarik dengan perkongsian kedua-dua topik kita. Betul. Yang pertama pesawat RC pun memang saya sangat minat. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh saudara yang nak jadi jurutera. Saya pun juruterbang. Saya pun nak jadi saya pun nak jadi pilot juga sebelum ni. Nak jadi pilot. Apakah daya rezeki Tidak saya di apa. hadapan TV. Masing-masing ada rezeki kan? Betul. Jadi Dan- itulah. Dan tadi tentang vokal, penjagaan vokal lah banyak sebenarnya ilmu
Selalu tu sebelum tu kita apa kata orang, kita suka hati je kata orang Sarawak. Kita ingat nyanyian tu ataupun percakapan tu sekadar macam itu saja. Borak-borak aja, tapi sebenarnya banyak teknik-teknik yang perlu kita pelajari, seperti cara pernafasan, cara lontaran suara dan sebagainya. Dan selepas ini juga setiap pagi kita akan memulakan warm up, vocal warm up. Macam ni yang dia ajar tu. Dah sikitnya. Bubbling, betul. Jadi itulah. Jadi Wan Alif, jadi kita pun dah ke penghujung rancangan. Dah di hujung rancangan. Apa rancangan Wan Alif hujung minggu ni? Rancangan hujung minggu untuk esok mungkin saya akan ke kampung. Okey. Sebab ada majlis perkahwinan saudara. Secara tertutup sajalah. Jadi Sebab pastikan kita masih dalam SOP kan. patuhi SOP. Dan itulah, jaga diri. Dan John, apa plannya esok? Saya esok off day saya. Jadi saya nak relax dan mungkin kalau ada masa saya nak pergi main golf. Main golf kan? Main golf. Tapi kalau AIM, saya tahu AIM kita punya penerbit. Dia memang nak terbangkan flight simulator dia. Dah main simulator. Dah. Bukan main basikal. Dia selalu dengan Facebook buka live dia, kucing pergi Bali lah, kucing pergi Langkawi lah. Jadi kalau siapa yang rindu nak terbang, boleh pergi ke Facebook dia dan boleh ikut dia punya flight. Betul. Ikut dia flight. Jangan balik dululah. Duduk sana sikit. Jadi sampai di sini saja rancangan Sejahtera Asia untuk hari ini. Tapi ada pantun kan? Sebagai mengakhiri siaran Sejahtera hari ini, silakan, yang pastinya ada pantun untuk semua penonton Sejahtera. Okey, go. Pemimpin kita harap sihat hendaknya, berjuang demi sayangkan rakyatnya. Pesan CM, jagalah diri, lindungilah semuanya. Kekuatan kita semua pasti berjaya. Jumpa lagi dan tetapkan kesetiaan anda bersama dengan Sejahtera Asia. Saya Wan Alif dan saya Jonathan Ding. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.